صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله marilah wahai saudaraku yang mulia, kita lihat sifat ibadah baginda. Siang hari baginda dengan umatnya, tidur malam hanya sedikit cuma bermunajat hingga kedua kakinya bengkak. Itu tanda bersyukur padanya. Ini ahwal ma'sum yang dijanjinya akan surga bagaimana. Hanya kita salat witir tak pernah ditinggalkannya, 11 rakaat di malam harinya. Salat duha qiyamul lail tidak lupa. Ini hal hamba yang mengenal Tuhannya, berpuasa hingga disangka mereka baginda takkan berbuka selamanya. Dan baginda berpesan kepada kita, berpuasa Isnin Khamis jangan lupa. Diperlihat amalan di dalamnya, diampunkan kecuali yang bersengketa. Kehidupan baginda junjungan kita penuh kemuliaan, tiada bandingannya. Kezuhudan baginda di dalam dunia, tidak punya kemewahan di sisinya. Jika kamu inginkan bukti tentangnya, pelajarilah syama'il Nabi kita. Pasti kamu akan temui semua. Jika masih ragu, baik mati saja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab pada menyatakan tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah wahai saudaraku yang mulia, kita lihat sifat ibadah baginda. Siang hari baginda dengan umatnya, tidur malam hanyalah sedikit cuma. Nabi hanya tidur sebahagian daripada malam tersebut dengan waktu yang sangat singkat. Malah tidur Nabi juga tidak seperti tidurnya kita. Karena hati Nabi kita Muhammad SAW dan para anbiya itu berjaga. Tanamu a'yununa wala yanamu qulubuna wala tanamu qulubuna. Hati kami tidak tidur, mata saja yang tidur. Bermunajat hingga kedua kakinya bengkak, itu tanda bersyukur padanya. Dan ini daripada hadis Nabi SAW. Afala akunu abdan syakura. Bila mana Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah mengatakan bahawa Rasulullah salat sehingga intafaqat qadamahu. Intafaqat maknanya kaki Nabi sampai bengkak. Bengkak kaki Nabi SAW. Faqila lahu atatakallafu hadha. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa baginda berlebihan dalam urusan tersebut? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama minka min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampunkan dosamu yang terdahulu dan akan datang. Kenapa masih berlebihan dalam ibadah sehingga bengkak kaki? Maka kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura. Maka Rasulullah melaksanakan dengan makna syukur yang sebenar
yang dianjurkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ahwal al-ma'sum yang dijanjinya akan syurga, bagaimana halnya kita. Kalau ini ahwalnya al-ma'sum, yaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan syurga oleh Allah taala, bagaimana pula dengan kita yang tidak dijanjikan apa-apa kepada kita? Karena itu kata ulama, kita ini, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, kita bimbang dengan perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, tapi kita tidak bimbang dengan perkara yang masih tidak dipastikan lagi kepada kita. Apa dia? Apa benda yang kita dah dijanjikan? Rezeki kita. Rezeki kita telah dijanjikan, tak? Tapi kita bimbang dengan urusan rezeki. Hakikatnya itu telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mana-mana yang dapat kepada kita itu rezeki kita. Maksud rezeki, sesuatu yang diambil manfaat oleh orang tersebut, yang telah mendapatkan manfaat dan dia telah laksanakan menggunakan manfaat tersebut, maka itu rezekinya. Hatta yang haram sekalipun. Jadi sebab itu dalam mazhab kita Asy'ariyah, rezeki tidak hanya kait dengan yang halal, yang haram juga masuk rezeki. Orang tu masuk dan kemudian mengambil manfaat dengan dia, walaupun dengan yang haram. Rezeki yang haram maksudnya. Baik. Kalaulah rezeki ini adalah benda yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, yang ni kita bimbang. Tapi urusan kita untuk masuk ke dalam syurga ataupun tidak, itu masih tidak dijamin kepada kita. Kerana kita tidak jamin. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita tidak jamin di mana satu bahagian yang kita akan masuk. Yang ini kita tidak bimbang. Kita tak pula uruskan urusan kehidupan kita untuk menyebabkan kita diberi pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bimbang dengan urusan rezeki. Jangan bimbang. Kalau anjing boleh makan, kalau kucing tak mati kelaparan. Kalau ulat dalam batu pun boleh makan. Takkan penuntut ilmu agama Allah Ta'ala akan mati kelaparan. Ini Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan penuntut ilmu. Tapi nak jadi kaya macam dengan orang kaya, memang tak lah. Anak tidak akan bersekali di antara ilmu dengan kaya, kata ulama. Maksudnya di sini ghalibnya begitu. Ghalibnya ilmu tidak akan bersekali dengan kekayaan. Faham? Biasa sebut ghalib, maknanya ada yang ada ilmu dan kemudian dia kaya. Biasa. Satu, cuma ghalibnya ilmu tidak akan bersekali dengan kekayaan. Jadi kalau kita dapat ilmu, tidak dapat kekayaan, kita kena berbangga bahawa kita telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapat yang lebih mulia. Itu maksudnya. Baik. Tamam, surah ataupun ada lah. Dekat Nabi Daurah ni surah tak ada lah. Solat witir tak pernah ditinggalkannya 11 rakaat di malam harinya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana, kata Sayyidatuna Aisyah, kana yanamu awwal al-lail thumma yaqumu fa idza kana min as-sahri awtar thumma ata firashahu fa in kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Rasulullah akan tidur pada awal malam. Yanamu awwal al-lail thumma yaqumu, kemudian baginda akan bangun. Fa idza kana min as-sahri awtar, bila mana sampai waktu sahur, Nabi akan berwitir. Thumma ata firashahu fa in kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Kemudian Nabi akan kembali ke katil Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi ada hajat dengan ahlinya, maka Nabi akan menunaikan hajat tersebut. Wa idza sami'a al-adhana wasaba, bila dengar saja azan, Nabi akan wasaba. Wasaba maksudnya akan bangun dengan bersemangat. Ini halnya berbeza dengan orang yang mana kalau selepas dia bersama dengan ahlinya, iaitu dengan isterinya, maka keadaannya akan jadi lemah. Ini berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'a al-adhan wasab, terus bangun dalam keadaan yang gagah. Fa in kana junuban afadha alaihi min al-ma' wa illa tawadda'a wa kharaja ila as-salah. Kalau Nabi berjunub, Nabi akan diberikan air, kemudian Nabi akan mandi. Wa illa tawadda, kalau tidak Nabi akan berwudu dan kemudian keluar untuk menunaikan salat. Tanbih di bawah. Dalam riwayat sebahagian hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam sebanyak 13 rakaat. Ramai yang tersalah sangka bahawa 13 rakaat tersebut kesemuanya merupakan salat witir.
Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah menyebutkan bahawa di dalam Sahihain dijelaskan bahawa 2 rakaat daripada 13 rakaat tersebut adalah solat sunat Isya atau solat sunat wudu, dan bakinya adalah solat witir sebanyak 11 rakaat. Jadi solat witir 11 rakaat. Jadi 2 rakaat lagi sama ada solat sunat Isya, iaitu solat sunat ba'diyah, dan juga ataupun solat sunat wudu. Ingatlah solat sunat ba'diyah dan qabliyah. Waktu solat sunat ba'diyah qabliyah bila? Bila waktu solat sunat qabliyah? Bila? Waktu solat sunat qabliyah? Selepas masuk waktu. Selepas masuk waktu, sebelum menunaikan solat fardu waktu tersebut. Boleh? Waktu solat sunat ba'diyah selepas menunaikan solat yang fardu pada waktu tersebut. Baik. Akhir waktu solat sunat qabliyah sebelum masuk waktu yang kedua. Akhir waktu qabliyah, ba'diyah juga sebelum masuk waktu yang kedua. Jadi maknanya tamat di antara 2 waktu solat qabliyah dan ba'diyah, tamatnya adalah sebelum masuk waktu yang kedua. Jadi ini bagi maksud bagi kita, kalau kita faham yang ini, kita tak akan pandang kepada orang yang solat selepas solat yang fardu. Contohnya Isyak dan subuh, tengok dia sembahyang solat sunat, kita tak akan kata dia melakukan perkara yang haram pada waktu tersebut kalau dia melaksanakan tu solat sunat qabliyah. Karena solat qabliyah masih ada lagi waktu dia. Faham? Solat qabliyah masih ada waktu dia lagi pada waktu tersebut. Jadi kalau kita tengok orang sembahyang lepas subuh, tengok sembahyang 2 rakaat. Kata ni sembahyang apa ni? Lepas 2 rakaat sembahyang subuh ni. Kan haram sembahyang lepas rakaat apa ni, 2 rakaat lepas subuh. Tak, sebab dia sembahyang solat sunat qabliyah subuh yang dia tak sembahyang lagi. Kerana waktunya masih ada pada waktu tersebut untuk dia. Tapi elakkan daripada sembahyang di depan umum, kerana nanti akan jadi fitnah. Sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah. Dan Nabi menunaikan solat qabliyah ataupun ba'diyah di rumah kerana untuk beramal dan ataupun untuk nak menunjukkan kepada umat bahawa rumah kita jangan ditinggalkan tanpa ada solat sunnah. Rumah yang tidak ada solat di dalamnya itu seperti kubur, kata Rasulullah SAW. Jadi sebab tu Nabi buat juga di rumah. Ba'diyah buat di rumah, ataupun qabliyah sebelum keluar buat di rumah. Baik. Solat duha, qiyamul lail, tidak lupa. Ini hal hamba yang mengenal Tuhannya. Ini berkenaan solat duha pula. Saya ada tulis dah sikit kitab solat sunat, tapi tak siap. Ada tulis dah. Semua tak siap. Tulis sikit, tak apa ni, tak main share, tutup dia. Ada dah buat lah apa ni, kitab solat sunat. Solat sunat, dan juga ceritakan tentang doa-doa dalam solat sunat tu ada. Orang lain pun buat dah tu yang berhenti sat, sebab nak fikir apa benda yang nak buat lain sikit yang orang tak buat. Baik. Kata Imam Al-Bajuri rahimahullah, terkadang baginda menunaikan sebanyak 2 rakaat solat duha. Dan ini merupakan yang teringkas dilakukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Terkadang baginda menunaikan sebanyak 4 rakaat. Dan ini merupakan bilangan yang paling kerap dilakukan oleh. Kadang-kala baginda melaksanakan sebanyak 6 rakaat atau 8 rakaat, dan bilangan 8 rakaat tersebut adalah bilangan yang paling afdal serta terbanyak mengikut pandangan yang rajih di dalam mazhab Syafi'i. Menurut kata Khil, 8 rakaat adalah bilangan yang paling afdal, manakala bilangan yang paling banyak adalah sebanyak 12 rakaat. Tapi yang rajih 8 rakaat yang terbanyak dan terafdal. Boleh? Jadi kalau orang tanya kita solat duha berapa rakaat yang paling banyak? 8 rakaat. Nah, kalau keluarkan pandangan, keluarkan yang mu'tamad. Baik. Qiyamul lail, tidak lupa. Qiyamul lail umum. Qiyamul lail masuk solat tahajud dan sebagainya. Dan qiyamul lail adakah mesti dengan tidur? Tak semestinya tidur. Qiyamul lail umum. Berbeza dengan tahajud. Tahajud mesti tidur dulu, kemudian barulah melakukan solat tahajud. Ini hal hamba yang mengenal Tuhannya. Lepas itu di bawah tu saya dah sebut berkenaan dengan solat duha, panjang solat duha. Dan kemudian ada beberapa riwayat yang disebutkan tentang solat duha yang disalah faham oleh sebahagian orang awam. Contohnya
Disebutkan kata Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa innaha bid'atun wa ni'matil bid'ah. Dia kata beliau, ini solat duha ni adalah bid'ah dan dia sebaik-baik bid'ah. Dia kata gitu. Dan ada yang lain disebut laqad qutila Utsman wa ma ahadun yusabbihuha wa ma ahdatha an-nasu syai'an ahabba ilayya minha. Laqad qutila Utsman wa ma ahadun yusabbihuha. Maksudnya Sayyidina Utsman dibunuh, wa ma ahadun yusabbihuha, maksudnya tidak ada seorang pun yang menunaikan solat sunat duha. Kata dia tidak ada dibuat solat sunat duha. Wa ma ahdatha an-nasu syai'an ahabba ilayya minha. Dan tidak ada sesuatu yang baharu yang dilakukan oleh manusia yang paling aku suka mereka solat duha. Di bahasa Sayyidina Abdullah bin Umar, ini seakan kita faham bahawa solat duha tidak ada. Ini bid'ah yang baru dibuat, dan Sayyidina Abdullah bin Umar kata ini bid'ah yang hasanah. Dan ini berkemungkinan Sayyidina Abdullah bin Umar tidak sampai kepadanya akan riwayat baginda pernah melaksanakan solat duha. Atau beliau bermaksud bahawa baginda Nabi SAW tidak berterusan melaksanakannya. Menunaikan solat duha secara berjemaah di masjid adalah bid'ah. Jadi kalau yang menunaikan solat duha secara berjemaah di masjid itu bid'ah. Tapi adakah bid'ah tadi dalalah? La, tidak bid'ah dalalah. Contohnya kalau kita ada anak murid, kita nak latih anak-anak murid kita sembahyang solat duha, dan buat solat duha secara berjemaah untuk didikan, itu tidak ada masalah. Kemudian lepas tu buat sendiri-sendiri. Baik. Ada 19 orang sahabat yang pernah melihat Nabi menunaikan solat sunat duha. Baik. Dan sehingga Imam Tabari mengatakan bahawa Imam Ibn Jarir Tabari mengatakan itu adalah mutawatir. Solat duha ni mutawatir. Wa Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercanggah dengan perkara tersebut kerana kemungkinan yang kita sebutkan tadi. Imam Ahmad ada riwayatkan hadis tentang kelebihan solat duha. Beliau, man hafadha ala salati duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang menjaga solat duha, Allah ampunkan dosanya, dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Dan apa faedah solat duha? Dapat menggantikan sedekah yang dituntut setiap hari daripada terbit padanya matahari kepada sendi-sendi manusia sebanyak 360 sendi. Maknanya, kalau orang menunaikan solat duha, maka dia telah melaksanakan sedekah bagi setiap sendi dia. Setiap sendi kita ni ada hak untuk dia keluarkan sedekah. 2 rakaat duha mengambil tempat tersebut. Siapa yang tak buat, maknanya masih lagi tertanggung di sendi-sendinya tadi sedekah pada hari tersebut. Faham? Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain. Dan masyhur di kalangan awam, kata Imam Bajuri, bahawa siapa yang memutuskan atau tidak meneruskan melakukan solat duha, maka ianya akan mewarisi kebutaan. Perkataan ini, kata para ulama, tiada asal dan sandaran padanya. Dia ni menakutkan kepada orang awam untuk solat duha. Dan dia tak mau buat solat duha, dia kata kalau buat solat duha lepas tu tinggal pula, ni buta mampu. Betul buat tu daripada kita buat lepas tu tinggal, jadi buta. Dan ini tidak ada asalnya. Lakukan saja, kalau tertinggal nak buat macam mana? Dan sebaiknya dilakukan selalu, khususnya kepada penuntut ilmu yang kita ni belajar. Kerana solat duha ni juga adalah solat yang mana akan diberkati rezekinya. Solat duha ni rezekinya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki berkat ni dia tak banyak pun tak apa, tapi akan berguna pada dunia dan akhiratnya. Jangan tinggal 2 rakaat kita boleh laksanakan sebelum kita pergi ke mana-mana. Masuk saja waktu duha, tunai solat duha 2 rakaat. Baik. Dan baginda berpesan, berpuasa hingga disangka mereka baginda takkan berbuka selamanya. Di bawah pun ada hadis yang mana para Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa baginda berpuasa sehingga kami menyangka bahawa Nabi tidak akan berbuka lagi. Dan kami melihat Nabi berbuka kadang-kadang sehingga kami menyangka Nabi tak akan puasa dah. Ini puasa sunat. Baginda Rasul menunjuk kepada kita banyak jalan. Ada jalan puasa, ada jalan solat, ada jalan ilmu dan sebagainya. Jadi nak bagi kemudahan kepada umat ni memilih jalan yang
sesuai untuk dirinya. Ada orang yang diberi futuh oleh Allah Ta'ala, dibukakan oleh Allah melalui jalan solat. Dengan solat Allah Ta'ala bagi futuh kepada dia. Jadi wali kerana solat dia yang banyak. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi jalan kepada dia dengan puasa. Disebabkan kerana banyaknya puasa, Allah Ta'ala buka jalan kepada dia, futuh. Ada orang yang Allah Ta'ala buka jalan kepada dia dengan salawat kepada Nabi SAW. Sebabkan kerana banyaknya salawat, seperti Al-Imam Nuruddin Asyuni rahimahullah, dengan banyaknya salawat kepada Rasulullah, menyebabkan Allah Ta'ala memberikan kedudukan yang tinggi dan juga diberikan futuh kepada beliau. Ada orang yang diberikan dengan jalan ilmu. Jadi kalau kita tengok ada orang ni mengaji saja, puasa sunat kurang. Kerana kemungkinan kalau dia puasa akan meletihkan badan dia dan akan melambatkan dia dalam pengajian. Maka dia kata, diri saya lebih sesuai dengan ilmu. Dengan ibadah ini saya buat yang wajib saja. Ya boleh kalau kata gitu. Cuma kalau dia mengambil dengan yang lebih kuat, puasa Isnin dan Khamis, itu comel lah. Tapi kalau dia tak mampu, dia nak kena pergi mengaji, nak kena pergi berjalan jauh untuk nak pergi mengaji dan sebagainya, dia masing-masing ada jalan masing-masing. Dan kesemuanya tadi telah ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi telah meninggalkan keluasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesemua jalan-jalan tersebut diberikan pintu pembukaan oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Siddiqul Akbar, kesemua pintu kebaikan tadi telah dilalui oleh beliau. Artinya dalam hadis, waktu Nabi tanya, ada siapa yang buat hari ini begini, ada siapa yang puasa hari ini begini, ada siapa yang bersedekah begini, satu-satu sebut. Semua Sayyidina Abu Bakar sebut, dia buat. Semua dia buat. Maka Sayyidina Abu Bakar dibukakan pintu pada semua jalan dan diberikan kemudahan kepada dia dengan semua jalan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiqul Akbar, tak ada bandingannya. Dan baginda berpesan kepada kita, berpuasa Isnin Khamis jangan lupa. Karena kedua-dua hari ini adalah hari yang diangkat amalan, dan moga-moga amalan kita diangkat pada waktu kita sedang dalam keadaan berpuasa. Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu ta'ala anha berpuasa selama 30 tahun, puasa sunat. Panggil puasa dahar. Puasa dahar maksud puasa setiap hari 30 tahun. Pada hari wafatnya beliau, dia dalam keadaan yang sangat tenat. Pembantu dia kata, kenapa Sayyidah Nafisah tak buka puasa hari ni? Makan saja. Dia kata, aku nak buka puasa. Dia kata, sudah 30 tahun aku dalam keadaan macam ni, tiba-tiba kamu nak suruh aku buka puasa pada hari ini ketika nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan aku suka dalam keadaan berpuasa. 30 tahun macam tu keadaan. Kecuali hari haram dia tak puasa. Ada orang-orang yang diberi futuh oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan bacaan Al-Qurannya yang ajib. Dikatakan Sayyidatina Nafisah membaca Al-Quran di dalam tempat maqam dia tu saja sebanyak berapa belah ribu kali khataman. Dalam tempat maqam tu. Jadi macam mana dia punya kehidupan ni, Allah kata, Quran lagi sempat, ilmu lagi, puasa lagi. Tidak akan dimudahkan jalan ni melainkan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tu kita kalau kata ada satu jalan pun, kita dah bersyukur teruklah. Bagaimanalah dengan orang yang diberikan semua jalan ni. Maksud dia tak sempat mereka ni dengan gadget, tak sempat dengan apa-apa. Zaman tu pun tak ada. Lepas tu zaman dahulu, kata ulama, mujahadahnya berat dan juga sukar untuk menjadi wali. Hak jadi wali pada zaman dulu ni memang sakan semua. Zaman sekarang, kata Imam Ibn Arabi, zaman yang mudah untuk mendapatkan ilmu. Kata Ibn Arabi dalam kitab Futuhat, kata dia ada dua kemudahan pada zaman yang sekarang ni tidak dapat kemudahan pada zaman dulu, kata dia. Yang pertama ilmu, yang kedua kewalian. Dua benda ni pada zaman dulu sukar. Zaman sekarang dia kata mudah. Kalau kata orang tadi, guna dengan cara yang betul. Zaman Imam Ibn Arabi lah. Dan kemudian dia nisbahkan dengan zaman selepas dia pun sama juga. Zaman kita ni, nak jadi wali senang, nak jadi alim senang. Banyak wasail. Tapi sama dengan orang dulu? Takkan sama lah. Takkan sama dengan keberkatan orang dulu ni. Cuma kata dari segi nisbah senang tu, banyak wasail. Kerana YouTube ada, live ada, semua. Zaman dulu nak kena musafir. Ada orang samak hadis guna Skype tadi.
guna Skype, baca dengan Syekh Nabil Ghamri Muwatta' Imam Malik. Syekh Nabil duduk di Mekah, dia duduk di Maghribi, ada seorang duduk di Libya, ada seorang duduk di Mesir, ada seorang duduk di Malaysia, ada kata-kata, dengar Syekh baca Skype, baca Muwatta' Imam Malik. Maksudnya apa dia? Hanya dengan sekadar itu saja dah dapat sanad tersebut. Itu bagi yang membenarkan lah. Ada sebahagian tidak membenarkan. Kata kalau dengan tarik macam tu tak dikira sebagai taraqi mubasyaratan, kerana dia melalui sautiyah. Kan bukan saut tadi mubasyarah. Telefon tu live tu waktu tu. Ya, tapi dia sebab dia dipanggil hikayatus surah atau hikayatus saut, bukan saut dia yang asli. Dia hikayatus saut. Orang yang dengar suara saya dalam bentuk live, dia bukan dengar suara saya sebenarnya. Dia mendengar hikayah suara saya. Hikayatus saut tidak sama dengan saut. Saut ni yang itu sekarang ni. Hikayatus saut itu bukan yang asli yang ada pada Tuhan punya. Jadi kerana tu ada sebagian ulama tidak mengira sebagai sambungan. Tapi khilaf dalam bab tu. Ada ulama yang menerima, mengatakan tu dah itu saut juga. Pada mubasyarah. Cuma dia akan beza dalam saniyah wahidah. Contohnya ada beberapa saat dia akan beza. Dia ada ulama yang kata tak terima. Macam guru saya Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, dia sangat ketat dalam urusan tersebut. Dan dia kata sanad melalui abrul hatif, melalui telefon dan sebagainya itu tidak diiktibar. Kerana dia tentu bukan suara. Itu hikayat isam. Tapi ada sebagian guru-guru kita ada. Saya baca Sahih Bukhari dengan dengan apa ni, Abuya Abdul Karim Abdul Rahim Jahri. Abuya Abdul Rahim Jahri di Makkah Al-Mukarramah. Dia di Makkah, saya di Kuala Lumpur. Saya di Mesir, saya baca sikit dengan dia. Buat ni live. Buat live apa ni, guna Messenger. Itu sebelum ni guna apa tak ingat lah. Tapi ada lah, muka dia semua ada. Dia baca sikit, kemudian dia suruh saya baca. Saya baca, dia dengar. Baca, sempatlah lebih kurang dalam 1/3 daripada juzuk pertama Sahih Bukhari. Lepas tu putus, sampai lah tak baca. Pada masa di Malaysia pun saya baca juga dengan dia, melalui line tersebut, dan dia terima dengan cara macam tu. Tapi kalau saya pergi Mekah, saya baca terus dengan dia lah. Baca di rumah dia tu. Baik, diperlihatkan amalan di dalamnya diampunkan kecuali yang bersengketa. Jadi amalan, kenapa disuruh kita berpuasa Isnin dan Khamis? Karena pada Isnin dan Khamis diperlihatkan amalan di dalam hari tersebut. Diangkat Allah Ta'ala amalan pada 2 hari tersebut. Kecuali siapa? Kecuali kepada orang-orang yang bersengketa, yang memutuskan silaturrahim. Tidak akan diampunkan mereka pada hari tersebut. Sehinggalah mereka yastaliha, iaitu sama-sama berbaik semula, barulah akan diterima amalan tersebut. Kehidupan baginda junjungan kita penuh kemuliaan, tiada bandingannya. Kehidupan baginda junjungan kita penuh kemuliaan, tiada bandingannya. Kezuhudan baginda di dalam dunia tidak punya kemewahan di sisinya. Saya tulis di bawah tu, Al-Imam Abdul Aziz Malibari rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa zuhud berdasarkan kekuatannya ada 3 darajah. Zuhud ada 3 darajah. Darajah yang paling rendah ialah seseorang itu zuhud daripada dunia dalam keadaan dia masih berkeinginan terhadap dunia tersebut. Peringkat ini digelar mutazahid. Jadi kita zuhud dengan dunia, tapi masih lagi ada keinginan, jadi itu mutazahid. Macam kita lah, kita ni zuhud lagi lah, duduk mengaji ni zuhud, tapi dalam hati tu kalau dapat boleh juga kan. Duk ada keinginan, kalau dapat syok juga. Jadi bagi mutazahid, tu zuhud juga paling rendah. Darajah yang pertengahan ialah seseorang itu meninggalkan dunia secara sukarela, dengan memandang bahawa dunia itu lebih hina jika dibandingkan dengan apa yang dia inginkan, iaitu akhirat tersebut. Ianya seolah-olah seperti seorang yang meninggalkan 1 dirham
semata-mata untuk mendapatkan 2 dirham. Maknanya dunia tu ada juga harga bagi dia, cuma yang dia nak pilih tu lebih berharga. Ini zuhud peringkat kedua. Jadi peringkat kedua ni, dia kata yang dia tinggal tu pun berharga, cuma yang dia nak tu lebih berharga. Faham? Dia tak kata yang dia tinggalkan tu tidak berharga langsung. Tak. Ya, sebab tu dibandingkan dengan dirham dengan 2 dirham. Saya tinggalkan ini kerana dia 1 dirham, kerana ada sebab yang lebih besar lagi, iaitu dia akan dapat 2 dirham. Maka yang ni pun ada juga harga, yang ni ada harga, cuma ini lebih mahal harganya. Itu pun lebih zuhud juga. Faham? Peringkat yang paling tinggi ialah dia meninggalkan dunia secara sukarela. Dan dia juga zuhud dalam zuhudnya. Dalam zuhud lagi, tak nampak kata dia zuhud, serta langsung tidak memandang pada perbuatan zuhudnya. Malah dia tidak pernah berfikir bahawa dia ada meninggalkan sesuatu pun. Ini lagi cakap, dia panggil zuhud dalam zuhud. Kerana dia pun tak rasa dia tinggal sesuatu. Tinggal apa? Tadi ni dia rasa dia tinggal sesuatu. Saya tinggalkan sesuatu yang kurang sikit kerana nak ambil yang lebih. Maksudnya yang kurang tu pun ada juga harganya. Sebab tu dia rasa dia tinggal. Tapi kalau kita tinggal benda yang kita pun tak rasa pun kita tinggal, faham? Contoh lagi dia akan bagi, maka dia tak rasa apa-apa. Ini orang panggil zuhud dalam zuhud. Kenapa di sini? Ini kerana dia mengetahui bahawa dunia itu tidak punya apa-apa. Baik, perumpamaan dia macam mana? Bil misal yattadihul maqal. Perumpamaan orang ini adalah seperti seseorang yang meninggalkan butir pasir dan mengambil permata berharga. Seorang itu ketika mana meninggalkan butir pasir dan mengambil permata, sudah tentu tidak akan terfikir betapa hinanya atau betapa hebatnya dia meninggalkan pasir kerana mengambil permata. Tidak. Kita ambil permata, lepas tu kita berasa tak, kemah aku ni pilih yang ni, tinggal pasir. Tak? Dia tak ingat langsung pasir tu. Macam tu berbandingan orang yang meninggalkan dunia dengan zuhudnya, dan dia zuhud dalam zuhudnya. Dia tak berasa dia tinggalkan sesuatu. Dia ambil yang ini, tapi dia tak berasa dia ada tinggalkan sesuatu. Yang muqabil, yang bertentangan dengan perkara yang dia ambil tersebut. Ini kerana apa? Kerana ia mengetahui bahawa butiran pasir itu tidak punya apa-apa jika dibandingkan dengan permata. Begitulah perbandingan dunia jika dibandingkan dengan anugerah bertemu dengan Allah dan mendapatkan nikmat di akhirat kelak. Para ulama beza pandangan pula. Baik, apa faedah kita cerita darajat zuhud? Apa faedah? Apa faedah? Faedah dia nak beritahu kita semua ni zuhud tak? Faham? Itu faedah dia. Nak beritahu dia semua kedudukan ni semuanya zuhud. Cuma peringkat zuhudnya berbeza. Yang kedua, ini akan berguna ketika mana seorang tadi bernazar, dia kata saya akan memberikan harta ni hanya kepada orang-orang yang zuhud saja. Baik, ahli mana yang nak masuk dalam zuhud yang dimaksudkan tadi ke semua ni? Faham? Bukan mesti yang ketiga sahaja. Jadi kalau dia kata saya akan memberikan kepada orang yang zuhud, saya wakafkan tanah ni kepada orang-orang yang zuhud. Baik, siapa orang-orang zuhud tersebut? Masuk tiga-tiga peringkat ni. Faham? Dan kata Imam Syafi'i, kalau seorang bernazar mengatakan bahawa saya wakafkan harta saya ini, saya bernazar untuk wakafkan harta saya ini kepada aqal an-nas, kepada kelompok manusia yang paling berakal, maka kata ulama diberikan kepada orang-orang yang zuhud. Kerana mereka adalah manusia yang paling berakal. Yang paling berakal bukan yang ada PhD, dan yang paling zuhud. Faham? Kalau dia ada PhD kemudian dia zuhud, ya bonus. Dan zuhud bukan dengan perhiasan luaran kita. Zuhud bukan mesti pakai kereta cabuk, kasut tak pakai sebelah, baju pun cuma camping, baru dipanggil zuhud. Itu bukan zuhud. Zuhud ni perbuatan hati. Dia tidak memandang sesuatu dengan apa yang kita sebutkan tadi. Itu makna zuhud. Kalau dia pakai kereta besar, rumah dia besar, dan kemudian punya kekayaan yang luas, tapi hatinya tidak memandang perkara itu semua, maka dia juga adalah zuhud. Boleh? Dia zuhud dalam kekayaan tersebut. Dan kalau dia bandingkan kekayaan dia dengan kekayaan Allah Ta'ala, tak ada apa dia, maka dia zuhud juga.
Sebab tu zuhud jangan dipandang dengan luaran. Kerana zuhud ni perbuatan hati. Dia amalan hati, bukan amalan luaran kita. Itu salah orang duk tengok kereta orang, orang duk tengok rumah orang, orang duk tengok pakaian orang. Orang tak tahu dia zuhud. Mungkin dia zuhud. Dia lebih zuhud daripada orang yang duduk tepi jalan, duduk sedekah. Orang duduk yang dalam rumah yang kecil dan juga sempit, dia kata mereka ni zuhud. Tak semestinya. Kerana kalau kata duduk dalam rumah yang sempit, dia duduk dalam tu kerana dia tak boleh nak cari yang lebih. Nah, kalau ada yang lebih, dan waktu itu pula hati dia penuh dengan tamak. Dia miskin dan tamak pula pada waktu tersebut. Dan ada orang yang kaya dan kemudian dia zuhud dengan harta dia pada waktu tersebut. Sebab tu zuhud bukan dengan luaran seorang tersebut. Para ulama berbeza pandangan tentang adakah boleh disebut kepada baginda sebagai zuhud. Saya ada menyebutkan tentang perbahasan ini dalam Tanbihul Alibba, syarah bagi Hidayatul Azkiyah. Ini tak keluar pun syarah ni. Syarah ni tak keluar lagi. 3 tahun dah. Masih lagi tulis. Boleh duduk nulis lagi. Lepas tu berhenti, tak tulis lagi ni. Syarah tu pun dah banyak dah saya syarah tu. Lebih kurang dalam berapa puluh muka surat dah. Patutnya tu keluar dulu. Tu kitab pertama yang saya disuruh syarah oleh Syekh Ahmad Mamduh. Tapi keluar kitab-kitab lain dulu. Kitab tu tak siap lagi, keluar kitab Hid. Kitab Ibanah Amdadul Fayadah, terjemah bagi Ibanah wal Ifadah, karangan Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf. Yang tu dah siap awal lagi sebelum tu. Saya dapat izin kitab tersebut untuk diterjemah Habib Ahmad Makhdi yang suruh saya terjemah. Dan beliau sendiri minta izin dengan Habib Abdul Rahman Segaf untuk saya terjemahkan kitab tersebut. Abdul Rahman datang baru ni, tapi saya tak sempat jumpa dengan dia. Saya terjemah tu dengan izin daripada Habib Abdul Rahman Segaf. Dah siap dah kitab tu, cuma kita tak buat lagi di sini. Saya masih tak bincang lagi dengan Habib untuk nak daurahkan kitab tersebut. InsyaAllah kalau dapat nanti kita akan buat daurah di sini, insyaAllah. Kitab tu lama dah siap, berapa tahun yang lepas lagi dah siap lah. Saya dengar baru ni ada seorang ustaz daripada Kelantan pun terjemah juga kitab tu. Walau tu dia punya lah. Akhirnya tu dia buat pula dalam, katanya buat dalam bentuk peta apa semua. Saya tak dibenarkan. Saya pun nak buat peta juga, nak buat juga bentuk kotak-kotak apa semua. Habib tak bagi sebenarnya. Habib kata tak, kekalkan dalam bentuk yang Syekh tulis. Tu dia. Jadi saya tak tahulah yang dapat. Jadi ni dia dapat kebenaran tak daripada Habib untuk buat peta. Saya minta awal lagi nak buat peta tu. Saya akan nak buat peta, dia kata mudah sikit orang tengok. Dia kata lah, kekalkan yang Habib tu dia. Kalau dia nak buat, dia buat awal. Habib Abdul Rahman kata kalau dia nak buat, dia akan buat awal lagi daripada kamu buat. Dia tak payah buat, kekalkan yang tu. Terus saya kata nak tambah masail, tak, jangan boleh. Itu kitab dia. Dia kena tambah masail, kekal yang tu. Tapi kitab tu memang manfaat tu. Dia bagi dhabit. Ini bahasa daripada Habib Ahmad Makhdi kepada saya waktu saya nak terjemahkan kitab tersebut. Alhamdulillah. Dan kemudian sahabat saya Habib Ali Al-Baqir di Jordan, dia bagi takdim kitab tersebut. Anak murid kepada Habib Abdul Rahman Segaf. Waktu saya ke Jordan, dia tengok terjemahan, saya tunjuk pada terjemahan tersebut, dan dia baca terjemahan yang saya tulis, dan dia tulis mukadimah bagi kitab tersebut sebagai pujian kepada apa yang saya terjemahkan. Nanti insyaAllah kalau kita akan keluarkan kitab tersebut, insyaAllah. Kitab saya Syekh Ahmad Mamduh yang tak nama Amdadul Fayadah fi tarjamati al-ibanah wal ifadah fi mas'alati al-haid wal nifas wal istihadah. Panjang nama dia. Nanti insyaAllah kita akan, saya diskusi kitab tu di Malaysia 2 kali kalau tak silap, dan sangat bagus. Apa dia kena buat cerita tu? Lepas tu keluar pula kitab ni pula. Keluar Tanbihul Alibba yang hak Jawi tu syarah saghir. Kemudian keluar pula yang syarah kabir, tak keluar lagi. Hak syarah kabir yang tengah duk tulis sampai lah tak habis-habis. Saya duk bimbang tu hilang. Ada dalam komputer Ustaz Hakim lah. Hakim kena simpan banyak tempat sikit. Rosak komputer tu hilang habis semua ilmu-ilmu. Sebab takkan ulang dah. Sebab tulisan-tulisan nanti ni macam ni. Yang saya nakal ni. Mana nak tahu 100 tahun lagi kalau kitab ni kekal. Tengok, saya telah menyebut, oh maksudnya pengarang ni ada kitab lain lagi yang dia karang. Mana kitab dia? Cari-cari kitab, jumpa Tanbihul Alibba. Oh, Tanbihul Alibba ada. Buka Tanbihul Alibba yang ada di Darul Jawi ni, tak ada pun panjang-panjang macam ni. Dia terjemah saja kepada matan-matan. Main taman tu yang ni. Tanbihul Alibba mana satu ni? Tak, ini syarah kabir. Nama yang sama. Itu syarah saghir. Itu yang sezaman tahulah.
Buat mana tahu 100 tahun lagi kamu umur 100 tahun, saya pun dah kembali ke rahmatullah dah. Kalau orang lupa ni dia ambil mana? Kita boleh buat mana ni? Ada syarah kabir. Saya jangan buat kemah boleh. Buat kemah macam kita tu masuk sejarah lah. Dan semua ni sejarah sebenarnya. Semua ni akan masuk sejarah sebenarnya. Nah, kita tahu kita nak edit siapa nanti akan datang. Bercita-cita. Iaitu telah disebutkan oleh Al-Imam Murtada Zabidi rahimahullah dalam kitabnya yang agung, iaitu Ithaf Sadatil Muttaqin, daripada kalam Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, bahawa para ulama mengatakan tidak boleh menggelarkan kepada baginda Nabi dengan zuhud. Ini kerana apa? Syarat-syarat zuhud itu tidak dapat digambarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini hakikatnya tidak ada apa-apa kedudukan di sisi baginda. Tak apa tu. Baik. Dan ini kata Imam Murtada Zabidi. Kemudian saya ada ta'qid. Syekh Ahmad Mamduh waktu saya nak tulis kitab tersebut, dia kata kat saya, kamu tulis, kamu naqal daripada kitab Imam Abdul Aziz Malibari, kamu ambil daripada Kifayatul Muhtaj, dan daripada karangan Al-Imam Bakri Syata, kamu ambil pada situ. Kemudian ibda, kata Syekh, kamu buat pandangan kamu pun. Macam nak buat pandangan saya macam buat tesimas pasti kan? Dia kata tak. Kalau kamu fikir kamu boleh untuk nak bagi gabungan di antara pandangan tersebut, sila. Maka sebenarnya kalam masyayikh bila disebut kepada kita, saya izin pada kamu untuk buat macam tu, cara tak langsung selepas tu memang sungguh akan diberikan. Futuh tadi ada. Buktinya waktu ketika saya baca ni sampai ke bab ni, saya buka dalam kitab ni, tengok ni dalam Murtada Zabidi sebut macam ni. Kemudian saya sebut ni, saya berkata ni pandangan saya secara khasir ketika melihat pandangan ni. Jika melihat kepada martabat yang disebutkan sebelum ini, maka kita boleh mengatakan bahawa berkemungkinan baginda boleh dimasukkan dalam peringkat yang ketiga, iaitu bagi zuhud, iaitu dengan zuhud di dalam zuhud. Tapi saya beradab jugalah, saya tak. Namun berpegang dengan pandangan Imam Murtada Zabidi itu lebih hampir kepada adab. Pegang tu macam tu lebih baik. Jadi kalau orang sebut Sayyiduna Rasul, Sayyidul Mutazahidin atau Sayyidul Zahidin dan Mutazahid, Sayyidul Zahidin, boleh ke tidak? Tidak ada masalah. Masalah. Jadi kalau mengikut pandangan yang kata tak boleh, maksud tak boleh sebut Nabi adalah Sayyidul Zahidin, kerana Nabi tidak boleh digelarkan dengan zuhud. Kerana zuhud ni memandang sesuatu yang masih lagi ada keperluan, dan Nabi dia tinggalkan benda tersebut. Sedangkan Nabi tidak memandang langsung dunia ni. Baik? Nabi tak memandang langsung dunia tersebut. Tapi kita kata kalau peringkat yang ketiga, kemungkinan boleh dimasukkan. Pasti kamu, kata Nabi lagi, jika kamu inginkan bukti tentangnya, pelajarilah syama'il Nabi kita. Jadi Nabi kita ni sangat zuhud. Kalau kata dalam bahasa yang kata boleh zuhud, lepas tu bila saya sebut kezuhudan baginda di dalam dunia, ni Ustaz sebut pula kezuhudan baginda dalam dunia, kan Imam Murtada Zabidi tak bagi. Saya guna pandangan yang saya sebutkan tadi. Kalau dilihat pada peringkat yang ketiga, boleh dimasukkan Nabi sebagai zuhud. Tidak punya kemewahan di sisinya. Jika kamu inginkan bukti tentangnya, pelajarilah syama'il Nabi kita. Kalau nak lagi bukti, baca syama'il, tengok macam mana kehidupan Nabi. Pasti kamu akan temui semua. Jika masih ragu, baik mati saja. No? Jadi saya kata, kalau kamu baca syama'il, kamu akan jumpa. Tapi kalau ragu lagi, betul ke macam ni? Mampukah kan? Yang mati saja lebih baik daripada kamu nak bertikai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud ucapan.